الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسول الكريم ملائكة الصلاة والسلام عليك يا سيدي ورسول الله خير قد أتيكم لا إله إلا الله شبه. Muliakan pengurusi majlis, dihormati Tuan Imam, barisan pegawai masjid Badar, ajitan kuasa khususnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah kita dapat berhimpun dalam rumah Allah di waktu yang sangat barakah, di waktu yang sangat mulia di antara maghrib dan isyak. Inilah waktu yang sangat dijaga oleh para awliya, para salihin. Ada seorang daripada ulama mengatakan, wajah aku ini dicop dengan api lebih baik daripada aku bercakap dengan percakapan yang sia-sia, dengan kata-kata yang sia-sia di antara maghrib dan isyak. Maksudnya apa? Muka dibakar api dengan bercakap perkara yang tidak berfaedah di antara maghrib dan isyak, dibakar muka lebih baik daripada cakap yang sia-sia di antara maghrib dan isyak. Apa maksudnya? Bernilainya waktu di antara maghrib dan isyak untuk menguatkan rohani kita, untuk menguatkan iman kita. Dan inilah waktu yang menjadi sunnah Nabi SAW dan para ashabah menghidupkannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kita di antara orang yang Allah pilih untuk menghidupkan waktu yang terbaik ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama berkongsi berkenaan dengan puasa, berkenaan dengan Ramadan, kerana tak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan dan kita akan melaksanakan ibadah puasa yang sangat istimewa. Kitab yang saya akan bacakan sedikit pada malam ini iaitu karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, seorang ulama yang sudah masyhur namanya, walaupun kita tidak perkenalkan, namanya sangat masyhur dan dikenali oleh ramai orang. Kitab ini nama dia Nasaih Diniyah, dan kita baca berkenaan dengan bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bi 'ulumihi barakati amin. Tertib puasa. Setiap orang yang berpuasa mempunyai tata tertib. Tiada sempurna puasa itu tanpa tata tertibnya. Tata tertib itu adab. Maksudnya sempurnanya puasa seorang itu bila puasanya itu penuh dengan adab, penuh dengan penjagaan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin. Dan kata Imam Haddad lagi, di antara tertibnya yang terpenting ialah, maksudnya ada orang puasa dia sempurna, ada orang puasa dia tak sempurna. Puasa hanya sempurna dengan kita mengamalkan adab-adab dan tata cara yang betul.
Kerana puasa itu adalah suruhan Allah, dan bila itu suruhan Allah, kita kena buat dengan penuh adab. Allah SWT. Kerana Allah hanya menerima hamba-hambanya yang beradab. Waktu saya mengaji dulu di Pondok Tengku Irfani dulu, Tengku selepasan Allah SWT. Waktu mana kita ambil ijazah zikir dari Tok Guru Allah SWT. Waktu tu Tok Guru kata kalau nak zikir ni kena duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Saya kata nak duduk lama tahiyat awal, kalau kita lengah macam mana Tok Guru? Boleh ubah tak? Duduk sila tak? Tak apa dah kita duduk sila, tak duduk macam tu. Kata Tok Guru, mudah saja Tok Guru cakap. Kata Tok Guru, siapa tinggi adab lagi cepat sampai pada Allah, rendah adab lambat sampai pada Allah. Kena ayat tu kita diam tu. Maksudnya apa? Usahakanlah kita beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik adab, dengan adab yang terbaik. Kenapa? Semakin tinggi adab seorang, semakin cepat dia mendekatkan diri pada Allah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah menerima hambanya yang beradab. Pentingnya adab, sehinggakan agama kita agama adab, agama akhlak. Bahkan Nabi Muhammad SAW diutuskan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Akhlak. Allah, itu Nabi SAW. Bahkan Nabi kita Nabi akhlak dan kita umat akhlak. Allah SWT. Kita umat akhlak. Umat yang Allah SWT. Sifat mereka itu sifat yang mulia, akhlak. Itulah hakikat agama kita dan hakikat Allah SWT. Kita umat Nabi yang akhlaknya agung. Tak apalah, jadi seperti mana kata ulama, siapa yang duduk di depan pintu tetapi tidak beradab, dia akan dihalau dan tak akan dipanggil masuk. Perumpamaan dia. Kita pergi rumah orang, bagi salam dak apa dak, tak ada adab, terus ketuk suruh orang tu buka pintu, tak akan dibuka, bahkan akan dihalau. Macam tu juga kita nak berada, nak bergaul, nak berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak masuk dalam pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, pintu ma'rifatullah, mestilah kita beradab. Pentingnya adab. Okey ya. Orang yang beradab saja puasa dia sempurna, orang yang tidak ada adab dan tata cara yang betul, puasa dia tidak sempurna. Allah SWT. Di antara tertibnya yang terpenting ialah memelihara lidah supaya tidak berdusta. Allah SWT. Yang terpenting kata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, Allah SWT, orang yang berpuasa itu dia kena jaga lidah dia. Jaga daripada apa? Daripada berdusta. Allah SWT. Hampir semua orang di zaman kita ini berdusta. Tak dusta waktu lah, dulu kita dusta, waktu kecil dulu, bohong ayah kita apa semua. Allah SWT. Ayah kita hampir mana ni, nampak basah ni, rambut. Padahal mandi sungai, kita kata apa? Ni tadi panas hari basuh kepala lagi, mandi sungai. Ayah tak pergi mandi sungai juga. Macam-macam lagi lah. Ambil duit ayah lah apa semua, tipu sana tipu sini. Hampir semua manusia berdusta. Khususnya di zaman ini, yang Nabi SAW sebut dalam hadis, akan datang satu tahun, kata Rasulullah dalam hadis akhir zaman, Allah SWT, tahun itu banyaknya khadda'at, sanawat khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, pembohongan, helah banyak. Allah SWT. Kita lah umat akhir zaman yang dah dibagi tahu oleh Rasulullah, akan datang satu tahun penuh dengan penipuan, pembohongan, helah. Dan kita sedang berada di zaman tu, di tahun tu. Tahun-tahun sebelum ni pun macam tu lah. Tapi tahun tu akan berterusan. Pembohongan akan tetap ada. Terus ada. Isteri bohong suami. Suami bohong isteri. Anak bohong pak dia. Mak pak bohong anak. Allah SWT. Allah SWT. Apa lagi? Macam-macam lah. Pakat-pakat orang bohong. Allah SWT. Inilah tahun penuh dengan pembohongan. Allah SWT. Kepalsuan. Tetapi Allah SWT. Kata guru kami Al-Hadid Kazim, kata dia, kecuali ilal munawwarun, kecuali orang yang hati dia bercahaya, mereka tidak akan terpengaruh dengan pembohong, pendusta, dan mereka tidak akan berdusta dan berbohong. Allah SWT, hati yang bercahaya. Bahkan menyambung hadis tu, sabda Nabi SAW yang maksudnya, pada tahun-tahun yang penuh penipuan itu, orang yang benar dikata dusta, orang yang dusta dikata benar. Bahaya. Allah SWT. Sampai orang tak tahu dah, hak betul itu betul, hak salah itu salah. Sehingga orang akan keliru dan orang akan kata orang salah itu betul, orang betul itu salah. Penipu tu hero dan hero tu penipu. Dia jadi gitu.
Orang amanah dikata khianat, orang khianat dikata amanah. Allah SWT. Orang zalim dikata adil, orang adil dikata zalim. Allah SWT. Ini tahun yang kita tengah duduk, yang dia akan berterusan sampai muncul Imam Mahdi, sampai datang alamat kiamat besar. Allah SWT. Dan yang paling penting bukan semata-mata kita tahu zaman ni banyak pembohongan, penipuan, tetapi selamatkanlah lidah kita daripada kita menipu orang. Ya, kita tak boleh elak. Zaman ni memang pembohong banyak. Kita nak pergi beli ikan, kadang-kadang kita kena bohong juga. Pergi kedai kena bohong, pergi market kena bohong, buat urusan bisnes kena bohong. Allah, banyak kita kena bohong. Allah SWT. Tetapi yang penting adalah kita jangan bohong orang. Orang tipu kita tu tak apa lagi, jangan kita tipu orang. Allah SWT. Okey, jadi Allah SWT, bulan Ramadan adalah bulan terbaik untuk kita melatih lidah kita untuk benar dan tidak bohong. Karena dalam hadis Nabi SAW, maksudnya sabda Nabi SAW, tidak ada puasa, tidak sah puasa bagi orang yang bohong. Tidak sah maksudnya apa? Tidak diterima pahala puasa dia. Tidak diterima. Sah puasa dari segi sah. Kalau dia tak makan, tak minum, tak buat perkara yang batalkan puasa, sah saja. Tapi tidak ada pahala puasa. Terbatal pahala puasa. Batal puasa bagi orang yang bercakap bohong. Batal pahala puasa dia. Jadi bulan Ramadan adalah bulan terbaik untuk kita menjadikan lidah kita tidak berbohong. Allah SWT. Okey ya. Di antara tertibnya yang terpenting ialah memelihara lidah supaya tidak berdusta. Allah SWT. Orang yang berdusta ni sebab apa? Kenapa dia banyak cakap bohong? Orang yang banyak cakap bohong ni sebab dalam hati dia tu Allah SWT ada perasaan membesarkan dunia. Orang bila membesarkan dunia, tujuan dia kemasyhuran, pangkat, nama, harta, maka kebiasaannya dia akan bohong. Kerana untuk mendapat apa yang dicita-citakan, itu harta, kekayaan, kesenangan tu, cara paling mudah untuk dapat adalah bohong. Bohong. Bisnes tipu tu cepat untung tu. Orang yang dia membesarkan dalam hati dia, kebiasaan dia bohong. Allah SWT. Jadi bahayanya bohong ini, kerana bohong itu datang daripada hati yang membesarkan dunia, yang menjadikan dunia itu tujuan hidup dia, bukan Allah SWT. Sehingga dia tak rasa bersalah, dia berbohong kerana apa? Yang penting capai matlamat aku. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya, dusta ni bahaya. Allah SWT. Okey. Jadi bulan Ramadan tidak boleh berdusta dan kena latih lidah untuk Allah SWT menjaga daripada berdusta. Sebab itu puasa itu bukan hanya lapar dan dahaga saja kita tahan. Bukan hanya tak makan tak minum. Kata ulama, puasa semua seluruh anggota kita. Lidah kena puasa daripada berdusta. Lidah kena berpuasa daripada yang diharamkan oleh Allah SWT. Mata kena puasa, telinga kena puasa, hati kena puasa, semua kena puasa. Kalau bulan Ramadan kita hanya puasa tahan lapar dan dahaga, orang kafir boleh buat. Orang non-Muslim boleh buat. Orang non-Muslim ada saja apa yang puasa, sebab nak tiru-tiru kita kan. Tapi puasa dia hanya puasa perut. Kita orang Islam bukan hanya puasa perut Nabi ajak. Tapi Nabi ajak kita bagaimana kita nak berpuasa seluruh anggota kita zahir dan batin. Allah SWT. Okay, macam tu. Tak apalah. Allah SWT. Sebab as-sawm itu dari segi bahasa, dari segi ta'rif bahasanya, lurahnya, apa maksud as-sawm? Sawm itu maksudnya tahan. Allah SWT. Tahan. Allah SWT. Di sisi syaraknya as-sawm itu maksudnya apa? Menahan daripada perkara yang batalkan Allah SWT. Puasa Allah SWT daripada masuk fajar sampai terbenam matahari dengan niat yang maksus, dengan niat yang maksusah, niat yang khusus, niat yang khas. Tak apalah, itu takrif puasa. Jadi puasa ni pertahan Allah SWT. Okey. Tahan ni ada dua peringkat dibahaskan oleh ulama. Yang pertama, kita tahan zahir kita. Yang pertama, tahan apa ni? Puasa tahan apa ni? Tahan tak makan tak minum. Tahan yang zahir, tahan apa lagi? Mata, anggota semualah. Kita punya jangan buat maksiat, maksud dia lah, kesimpulan macam tu. Yang kedua, tahan apa? Tahan batin. Apa maksud tahan batin? Bulan biasa kita nak sangka buruk kat orang, kita sangka buruk. Nak hasad dekat orang, kita hasad kat orang. Nak marah, kita marah. Nak benci, kita benci. Allah SWT. Semua kita lepaskan. Kita biar hati kita
dikotori dengan mazmumah ataupun Allah, keburukan batin. Bulan Ramadan, hati itu mesti puasa juga. Tahan dia. Tahan apa? Daripada hasad. Tahan dia daripada bermusuhan, benci-membenci. Tahan daripada kita su'uzan. Tahan daripada kita menghina orang. Rasa kita lebih baik orang hina. Tahan. Allah. Rasa sikit aku lebih baik, astagfirullah. Macam nak pandang orang hina, astagfirullah. Tahan betul-betul ni, tahan. Siapa biar hati dia rasa tinggi, Allah sana, rasa besar, hasad, su'uzan, maka dia telah membuka puasa dia. Telah terbatal puasa dia. Puasa apa? Puasa batin telah terbatal. Yang tinggal hanya puasa zahir. Tu pun dia pergi tengok yang haram pula, terbatal puasa anggota mata dia. Terbatal puasa anggota telinga dia. Bila dia dengar yang haram. Akhirnya tinggal apa? Puasa perut dia. Puasa perut. Puasa perut ni lah yang Nabi kata, ramai betapa banyak orang puasa. Allah sana. Tetapi laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Tapi tak dapat apa dari puasa dia melainkan lapar dahaga saja. Sebab dia puasa perut. Allah sana. Okey ya. Dia bukan puasa zahir dan batin. Sebab itu ulama tasawuf mengatakan hakikat puasa itu adalah puasa daripada selain Allah. Itu hakikat puasa. Maksudnya daripada terbit fajar, iaitu fajar sadiq, cahaya putih di sebelah timur, di ufuk sana timur, masuk saya subuh. Orang sufi, ulama tasawuf, dia buat apa? Dia tahan hati dia, tak mau bagi lintas apa pun melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah saja. Hati hanya tumpu pada Allah saja. Kalau ada makhluk masuk lah ni, sibuk makhluk, maka bagi dia hari itu terbatal puasa dia. Puasa apa? Batin. Allah Subhanahu. Meninggalkan selain Allah. Menahan daripada selain Allah. Allah saja. Sehingga mereka khusyukkan hati mereka daripada masuk subuh sampailah terbenam matahari. Waktu nak buka puasa pun dia khusyuk juga. Bahkan bukan setakat mereka ini menjaga puasa mereka zahir dan batin, bahkan mereka sangat hamba kepada Allah. Ada ulama-ulama terdahulu, dia waktu mana nak masuk time buka puasa, dia menangis. Ulama-ulama dulu yang jaga betul-betul zahir batin ni, elok nak azan subuh, dia azan subuh lah. Elok nak dekat azan maghrib, dia teriak, tak isak-isak basah janggut. Allah sana. Orang kata, wahai syekh, kenapa engkau teriak ni nak buka puasa? Orang nak buka puasa ni syok lah ni, banyak ni, mi ada, kuatiau semua ada, laksa semua ada. Allah sana. Dia kata apa? Dia kata, aku takut puasa aku hari ni ditolak oleh Allah. Aku takut, Allah sana, buruk adab aku dengan Allah. Allah sana, Allah tidak terima puasa aku. Takut tidak ada qabul. Takut, astagfirullah, macam mana nak puasa aku hari ni? Aku ada sibuk dengan orang lain kadang-kadang. Aku dah tengok benda tak apa nak kenal tadi. Aku sentiasa dia melihat, Allah sana, kualiti puasa dia, dan sentiasa dia merasa bersalah, dan juga dia takut tak diterima. Itu puasa orang soleh. Puasa kita macam mana? Nak dekat buka puasa, janji ada makan. Lagi sedap, lagi semangat nak buka puasa. Daripada sebelum nak buka puasa, depa dengan Allah dulu. Sabar. Kalau Allah tolak, siapa nak terima puasa kita? Kalau dari satu Ramadan, waktu kita balik dulu kita puasa dah. Satu Ramadan, waktu kita balik kita pernah puasa. Sampai keluar berapa puluh Ramadan dah kita puasa. Kalau Allah tolak semuanya, siapa akan terima? Para wali dia fikir macam tu. Kalau Allah terima, kalau Allah tolak ibadat aku, siapa akan terima? La ilaha illallah. Allah saja. Allah SWT. Jadi mereka sangat takut pada Allah SWT. Inilah mereka yang hidup sebagai menjadi hamba kepada Allah SWT. Ini hakikat puasa. Untuk perbanyakkan hati kita tu merasakan kehambaan dan merasa betapa agung dan betapa perlunya kita pada Allah. Puasa nak mendidik kita merasa fakir kita pada Allah. Fakir tu apa? Perlu sangat-sangat pada Allah SWT. Sebab itu Allah suruh kita tinggal makan dan minum. Kerana nak mendidik kita fakir ila Allah. Fakir kepada Allah. Bila kita tak makan dan minum, Allah SWT, kita tak boleh nak bergantung kekuatan kita dari makan dan minum sebab dah tinggal. Di situ ada latihan tarbiyah daripada Allah. Tinggalkan kamu bergantung dan kamu bersangka makan dan minum kamu bagi kekuatan untuk kamu kerja siang hari. Berpindahlah hati kamu kepada aku. Fakirlah kamu kepada aku. Perlukan kamu, jadikan hati kamu, diri kamu perlu pada aku. Perlu macam mana? Ya Allah, kuatkanlah aku di siang hari Ramadan. Aku tak makan tak minum. Aku nak kerja banyak, ya Allah, kuatkan aku. Kekuatan daripada engkau bukan makan dan minum.
supaya nak keluarkan kita daripada memandang makhluk memberi manfaat kepada makhluk tidak beri manfaat apa-apa melainkan daripada Allah SWT. Fakir Allah kepada Allah. Allah SWT. Nak melatih hati Allah saja. Itu Ramadan. Kita apalah. Jadi kata Imam Haddad, di antara yang terpenting, jangan berdusta, tidak berdusta. Yang seterusnya, mencaci orang. Dalam Ramadan tidak boleh mencaci orang. Orang caci maki kita tak apa, yang kita caci maki orang. Allah SWT. Ada orang dia tak boleh dicaci maki dan caci maki balik. Dia tak mana boleh buang. Pertahankan maruah kita. Siapa ajak kamu? Kamu kalau maki balik, kamulah tak ada maruah. Pertahan maruah bukan maki, orang maki kita, kita maki balik, itu pertahan maruah. Pertahan maruah ni apa? Ikut Rasulullah. Maruah itu apa? Kemuliaan diri kita, kehormatan kita. Tak akan terhormat diri kita kalau kita tak ikut sunnah Rasulullah, akhlak Rasulullah, dan jadikan Rasulullah adalah imam kita, pemimpin kita, panduan kita. Allah SWT. Apa Nabi ajak? Bila orang main ajak bergaduh, orang maki kamu, tak kira apa saja, jangan kamu balas, kata Nabi Muhammad. Tapi katalah, inni sa'im, aku puasa. Inni sa'im di sini bukan nak abang kat orang tu, aku puasa hari ni. Tak. Nak abang kat diri kita, aku puasa. Dan bukan setakat nak abang kita kata kita puasa, tak makan tak minum tu. Bahkan aku puasa lidah hari ni, tak mau maki orang. Inni sa'im, aku puasa. Maksudnya puasa lidah, puasa perut, puasa hati, tak mau dendam dengan kau. Habis, Allah saja. Allah SWT. Inni sa'im. Seolah dia pandang orang ni tak wujud. Hanya perlu pada Allah SWT. Hanya menuju Allah SWT. Allah SWT. Itu inni sa'im. Jadi, Allah SWT tak boleh caci maki. Allah SWT. Kita selagi mana, Allah SWT, kita duk maki orang, ataupun orang maki kita balas balik maki, selagi itulah Allah SWT, kita tak akan boleh jadi orang dekat dengan Allah SWT. Kenapa? Terhijab. Terhijab. Allah SWT. Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham, dia waktu mana dia dengar Allah SWT, ada orang beritahu kat dia, wahai Ibrahim bin Adham, ada orang tu dia kalau sembang aku, dia caci maki hang. Dia katakan macam-macam. Apa Ibrahim Adham kata? Mana orang tu? Tunjukkan, aku nak jumpa dengan dia. Kalau kita nak jumpa apa? Kita nak jumpa dengan alasan apa? Nak pertahankan kebenaran, nak menjaga maruah aku. Kita lah. Ibrahim Adham pergi buat apa? Dia pergi jumpa orang ni, dia kata apa? Wahai tuan, aku dengar kata engkau kata pada aku, engkau caci aku di belakang aku. Kata Ibrahim bin Adham, sekarang aku di depanmu, maka keluarkan semua dalam hatimu. Luahkan semuanya. Apa kebencian engkau pada aku, keluarkan semuanya. Keluarkan semua dalam hati engkau. Supaya engkau puas, dan supaya aku ini sebagai saudara engkau dapat menunaikan hajat engkau. Dia kata aku nak tunai hajat. Kalau dia tu tak keluarkan, seolah kita tak habis keluar. Kata belakang ni tak habis, kata depan tu syok. Imam Sultan Arifin Ibrahim Adham, dia menganggap orang tu lepas makian daripada dia menganggap itu menunaikan hajat. Kenapa? Allah SWT. Tunai hajat ni apa? Kita tunai apa orang tu nak? Tunai hajat orang. Niat ikut Nabi SAW tunai hajat. Kan pelik macam ni? Kalau kita bukan tunai hajat, bukan tunai hajat dia, hajat kita. Hajat kita apa? Penumbuk muka dia lah. Allah SWT. Kita tunai hajat kita dulu. Hajat dia tak lah. Bila maki dia tanya pula, ada lagi tak? Lepas maki, tak tahu berapa lama, dia tanya, ada lagi tak nak maki? Orang tu kata, ya ada lagi, maki lagi. Maki. Dia tanya lagi, ada lagi tak? Relax ada. Kita habis dah Ibrahim Adham. Kata Ibrahim Adham, aku maafkan kau. Balik terus. Allah balik. Allah SWT. Ini awliya Allah SWT. Kenapa yang Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham tidak balas makian dengan makian? Kerana orang yang maki kita, Allah SWT, apa kurang kita? Apa kurang kita? Guru kami di Tarim, Habib Omar, anak murid yang beritahu dia, Habib, Allah SWT, ada satu madrasah, satu syekh tu duk maki engkau, kata kau macam-macam. Jom kita lawan Habib, pertahankan. Habib kata apa? Mereka maki kita, mereka kata kita, apa kurang kita? Apa kurang aku, apa kurang kamu semua? Apa kurang kita? Adakah bila orang kata kat kita, lumpuh tangan kita, buta mata kita, hilang rumah kita, terbakar kereta kita, hilang duit dalam bank? Betul ke? Tak ada. Dia maki setahun pun lamanya, dia maki kita. Apa yang ada pada kita, apa yang Allah bagi tak akan hilang. Dia tak akan boleh halang apa yang Allah bagi pada kita. Allah SWT. Okey, jadi tak ada masalah apa? Allah SWT. Yang masalahnya orang maki kita balas dengan makian.
Terutama pada bulan puasa, bulan yang mulia dan waktu kita sedang berpuasa. Kita dikira orang yang mencemari Ramadan dengan makian. Dan kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ramadan akan jadi saksi, bukan main-main. Ramadan setiap tahun yang mai bukan Ramadan yang sama, kata ulama. Ramadan adalah ciptaan Allah juga. Ramadan itu tak sama. Dan setiap Ramadan yang Allah jadikan setiap tahun, dia akan dibangkitkan nanti di akhirat. Dan dia akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah, apa kita buat dalam dia. Kalau kita buat buruk, dia akan dakwa kita. Kalau kita buat baik, dia akan bela kita. Yang memang Ramadan. Caci maki sekali dalam Ramadan. Ingat, dia akan sebut nanti. Penyebab penyesalan. Jaga sungguh-sungguh. Tak boleh caci maki. Orang kalau caci maki kita, dia sedang merosakkan diri dia. Apa masalah kita? Bukan dia merosakkan kita. Contoh orang maki ulama. Celah orang soleh-soleh lah ni, zaman lah ni. Allah SWT. Apa kurang ulama tu? Tak kurang. Bahkan yang akan hancur orang tu. Allah SWT. Tengok. Nabi SAW dicaci, dimaki oleh musuh dia. Mana mereka ada ni? Mana Abu Jahal? Mana Abu Lahab? Mana orang yang mencaci Rasul? Mana orang yang mengutuk Rasul? Mana mereka? Tengoklah kesudahan mereka. Tapi tengok mana Rasulullah. Nampak nikmat. Allah SWT. Rahmat. Dapat anugerah Allah yang banyak. Dan tengok apa yang Nabi bawa kekal. Yang musuhi dia, yang memaki dia, hancur dan juga tak wujud lagi. Tetapi yang wujud adalah kerajaan Nabi Muhammad. Ilmu Nabi Muhammad. Tarbiyah Nabi Muhammad. Madrasah Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad terus wujud. Terus wujud. Terus wujud. Kenapa? Nabi Muhammad mulia. Kerana Nabi Muhammad ditolong Allah. Kerana Nabi Muhammad tidak ada keburukan sikit pun di dalam hati dan juga diri dia. Orang yang buruk hati dia takkan ditolong oleh Allah. Apa kita risau? Sebab itu waktu mana Nabi Isa AS dia berjalan dengan Hawariyun. Cerita ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Waktu Nabi berjalan dengan Hawariyun, sahabat-sahabat dia, mai seorang yang benci Nabi Isa, maki. Wahai Isa! Nabi Isa relax saja, tenang saja. Waktu tu Hawariyun ambil tindakan, dia sekat. Dah, biarkan dia. Habis orang tu pergi, maki habis dah. Sahabat-sahabat dia marah. Dia kata apa? Wahai Nabi Allah Isa, kenapa engkau tak balas balik orang yang maki engkau? Maki balik. Allah SWT. Kata Nabi Isa AS, hati itu umpama bekas. Hati itu umpama bekas. Allah SWT. Bekas maksudnya tempat isian. Dia keluarkan apa yang ada dalam bekas dia. Aku keluarkan apa yang ada dalam bekas aku. Allah SWT. Apa maksud dia? Hati dia tu umpama bekas. Dalam hati dia tu ada apa? Ada makian, ada keburukan. Bila hati dia penuh dengan sifat buruk, maka dia memburuk-burukkan orang. Orang kalau ada sifat buruk, dia memburuk-burukkan. Dia beri keburukan. Orang yang ada sifat baik, dia beri kebaikan. Apa kebaikan? Memaafkan. Dia orang hidayah. Sabar. Ridha. Allah SWT. Dan tidak menyakiti orang yang menyakiti kita. Allah SWT. Macam tu. Itu keluarkan apa dalam hati dia. Para wali, para ulama dihina macam tu. Duduk macam tu. Kenapa? Dia tak ada makian. Orang suruh dia maki balik. Dia takut nak maki. Macam mana? Maki tak ada lah ni. Yang ada memaafkan. Memaafkan yang ada. Itulah Nabi Muhammad SAW. Diri Nabi Muhammad. Bila waktu mana Nabi SAW ke Uhud, Nabi dipukul dengan teruknya sampai jatuh Nabi Muhammad. Dan Nabi tak mampu nak bangun. Sampai viral waktu tu berita palsu bahawa Muhammad qad mat. Muhammad mati dah. Muhammad mati dah. Akhirnya bila Nabi dengar berita palsu yang disebarkan, Nabi tak puas hati. Nabi tak suka berita palsu. Nabi sangat marah pendusta. Nabi kan pernah Nabi duduk baring. Waktu tu Nabi tengah sambil baring, Nabi cerita kat sahabat, tahukah kamu apa dosa paling besar? Yang pertama Nabi kata syirik kepada Allah. Yang kedua derhaka pada mak pak. Yang ketiga apa? Qauluz zur. Qauluz zur atau syahadatuz zur. Apa itu? Cakap tipu. Atau saksi penipu. Saksi bohong, saksi palsu. Bila Nabi cakap tu Nabi tak berhenti lah. Qauluz zur, qauluz zur, qauluz zur, qauluz zur, qauluz zur. Sampai kata para sahabat, kami ni, dalam hati kami ni, mengatakan, terlintas, kalaulah Nabi diam, kan bagus. Kesian kat Nabi. Daripada baring itu bangun. Syahadatuz zur, syahadatuz zur, syahadatuz zur. Tak tahu berapa minit, berapa jam Nabi duk cakap, syahadatuz zur, syahadatuz zur. Dan sahabat ni semua pakat rasa hati dia. Rasulullah berhentilah, cukup Rasulullah. Bukan tak suka dengar Nabi cakap tu. Bukan tak suka dengar amaran Nabi tu. Tapi kesian tengok Nabi sampai letih. Qauluz zur, qauluz zur,
qaulu zur, qaulu zur, qaulu zur. Kata Nabi SAW. Nabi sangat marah, sangat tak suka pembohong-pembohong, penusta-penusta. Allah. Sebab mereka merosakkan diri mereka dan juga orang lain. Orang tipu kan, rosak diri dia. Orang lain pun dia rosak juga. Dia problem dengan orang lain juga. Okey ya. Jadi Nabi tak puas hati berita palsu. Nabi potong viral berita palsu. Apa Nabi buat? Nabi cuba bangun nak rabat satu batu yang besar dekat dengan Nabi SAW. Tapi Nabi tak mampu bangun. Kerana apa? Kerana Nabi dipukul teruk dan Nabi terasa berat dengan baju besi Nabi. Dalam Syama'il Muhammadiyah riwayat Imam Tirmizi, waktu perang Uhud, Nabi pakai baju besi dan baju besi itu labuh daripada atas sampai dekat betih. Labuh baju besi tu. Yang kedua baju besi tu, satu baju besi berat dia lebih kurang Allahumma Muhammad 30 kilo. 30 kilo. Baju besi, nama baju besi, bukan baju plastik. Allahumma, bukan baju kain, baju besi. Tapi pada perang Uhud Nabi pakai 2 lapis. 2 lapis orang 60 kilo. 60 kilo. Bila dia pukul Nabi jatuh, Nabi nak bangun tu jadi berat. Nak toy bangun, orang Kedah kata nak toy bangun, nak naik atas satu batu besar, Nabi nak buat pengumuman, aku hidup lagi, bukan aku mati. Batalkan berita palsu. Potong berita palsu. Ini kita boleh ambil akhlak Nabi. Kita kalau main berita palsu dalam grup kita, potong cepat. Weh, aku jumpa lah Tok Guru tu, dia tak kata apa benda ni, hampa reka ni. Palsu. Potong. Kita dapat pahala yang sangat besar. Kenapa? Menutup pintu fitnah. Jangan kita pula join. Macam tu lah. Kita tanya kawan kita. Betul ya kau tu? Kawan kita, aku pun tak tahu. Sebang pihak. Jangan. Allah SWT. Kita kena siasat dulu. Takut-takut. Allah SWT. Kita berdosa menyebabkan fitnah ataupun benda yang palsu. Okey. Waktu tu Mai Talhah angkat Nabi naik. Tak apalah cerita tu panjang. Nak cerita banyak. Nabi bila teruk dah di Uhud tu sampai besi, baju besi Nabi dan juga Nabi pakai topi besi, tepi ni ada jaring besi. Depa pukul Nabi sampai masuk jaring besi tu dalam geraham Nabi ataupun dalam pipi Nabi. Ringkas cerita berdarah banyaklah. Ringkas cerita para sahabat bila tengok keadaan tu, depa keliling Nabi, depa kata apa? Allah SWT. Depa kata, wahai Rasulullah, laknatlah mereka, makilah mereka. Allah SWT. Kutuklah mereka. Sayyidina Ali waktu tu pun marah juga. Sayyidina Ali dah. Sayyidina Ali lah yang berubat kat Nabi SAW. Dan waktu tu kalau Sayyidina Fatimah ada juga. Sayyidina Fatimah join sama perang Uhud. Tapi dia bahagian ni lah, bahagian standby untuk perubatan. Zaman Rasulullah SAW yang mengubati tentera-tentera Islam yang cedera itu orang perempuan. Orang perempuan ada sumbangan dia dalam jihad fisabilillah. Bahkan ada zaman Rasulullah, nama apa? Seorang mujahidah. Seorang askar perempuan, seorang ibu, dia bawa keluar pedang, berjuang di medan perang bersama dengan Nabi SAW. Ada nama dia. Saya ingat kena check balik lama, tak rujuk balik. Tapi memang ada zaman Rasulullah. Okey. Allah SWT. Jadi Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali, mereka lah yang bagi ubat dan bagi darah berhenti. Waktu tu Sayyidina Ali kata apa? Besarlah kemurkaan Allah bagi orang yang menyakiti Nabi-Nya. Allah murka pada mereka. Allah murka pada mereka. Marah Sayyidina Ali. Tergamak kau buat macam ni pada Nabi Allah apa semua. Sahabat kata, maki mereka ya Rasulullah, kutuk mereka, doakan kehancuran. Nabi jawab apa? Nabi kata apa? Allah SWT. Aku diutuskan, Allah SWT, wala la'anan, wala sabbaban, walakin bu'ithu da'iyan wa rahmatan. Allah SWT. Nabi kata apa? Aku tak diutuskan oleh Allah, Allah SWT, untuk laknat orang, untuk caci maki orang. Tapi aku diutuskan oleh Allah untuk berdakwah, Allah SWT, dan juga kasih sayang, rahmatan, sebagai kasih sayang. Lepas tu Nabi angkat tangan, Allah madi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri hidayah pada kaum aku, mereka tak tahu. Waktu tu menangis semua sahabat. Terkesan dengan akhlak Nabi SAW. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah SAW. Kerana Nabi tak ada cacian dalam ni. Nabi tak ada buruk dalam ni. Orang yang duk kata kat orang tu ba'alih bayar tu kan, dalam ni ada ba'alih bayar tu. Tak ada, tak keluar. Orang kata kat orang, dia kata kat orang apa? Anj. Tu kan. Duk jalan tepi jalan. Anj. Tu kan. Ni dalam ni ada ni. Ada najis anjing tu ada. Najis ba'alih bayar dalam ni. Tu dia berkeluar. Jangan kita pun berkeluar juga, maksudnya kita sama dengan dia. Allah sana. Orang Kedah kata apa? Dua-dua bodoh. Orang Kedah kata. Jadi tak boleh. Kita ikut Nabi Muhammad, imam kita Nabi Muhammad, ikutan kita Nabi Muhammad SAW, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Azan dulu kot. Betul.
Kita tambah 5 minit lah betul berhenti insya-Allah. Adhan. Allahu Akbar. 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 Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, janganlah peliharalah lidah daripada mencaci maki ketika mana bulan Ramadan dan juga khususnya ketika mana kita berpuasa. Mencampuri urusan orang lain. Mencampuri urusan orang lain. Jangan mencari-cari aib orang. Bulan puasa bukan untuk kita sibuk cari aib orang, untuk kita cari ridha Allah, untuk cari pintu-pintu perkenalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hadapkan hati banyak dengan Allah, duduk dengan Allah. Allah Subhanahu. Sibukkan hati dengan Allah, bukan cari dan sibuk dengan orang. Kalau boleh masuk saja Ramadan ni kurang sikitlah isu semasa. Tak usah peduli sangatlah. Allah Subhanahu. Kita kalau kita pandai isu semasa tahun pun, kalau benda tu tak diubah, tetap tak diubah juga. Tapi yang problem kita, tiap-tiap hari makin kotak hati. Kita makin lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kadang-kadang kita semakin ghalib pula, naudzubillah min dzalik. Bulan Ramadan adalah bulan yang kita nak kurang ni handphone ni, isu semasa. Kalau pun tengok tu lah. Tengok tajuk lah. Baca sikit. Jangan letak hati. Cukup ambil tahu, oh hari ni berlaku ni isu Malaysia. Lepas tu tolak dia. Jangan duk sembang sampai 2-3 jam bab tu, tak salah. Ramadan ni waktu untuk kita kosongkan hati kita dan banyakkan sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu. Mengekang mata dan telinga daripada mendengar atau melihat sesuatu yang tidak halal. Ramadan adalah bulan yang kita Allah Subhanahu kena sungguh-sungguh jaga mata dan telinga daripada apa yang Allah haramkan yang tidak halal. Allah Subhanahu. Pi bazar apa tu? Seorang pi bazar Ramadan tu bukan pi sebab nak beli sangat pun. Bawa dalam poket RM5 ya. Tapi nak pergi cuci mata pula. Bawa RM5 satu kedai yang boleh pergi. Kalau bawa RM5 pergi sampai 20 kedai, maksud dia apa? Ada bahagian syahwat di situ. Dia pandang makanan dengan rakus, kebesaran. Allah Subhanahu. Syahwat. Bulan Ramadan untuk putuskan nafsu dan juga syahwat.
Tapi kalau bulan Ramadan kita membesarkan syahwat, membesarkan nafsu, maka kita menjadi orang yang gagal dalam bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Allah SWT. Jaga mata, jaga telinga. Yang kira-kira dianggap tidak ada kena-mengena dengan dirinya. Seterusnya hendaklah ia menahan perutnya dari menelan makanan yang haram atau yang syubhah. Terutama sekali ketika waktu berbuka puasa. Wajib ia berusaha mencari yang halal menjadi makanan buka puasanya. Kata ulama, orang yang beribadah, berpuasa termasuk, tapi makanan dia makanan yang haram. Dia umpama orang yang bina longkang tempat saliran air itu menggunakan tanah liat. Jadi ya, longkang air nak jalan, bukan buat dengan simen, bukan buat dengan plastik, bukan buat dengan besi. Dia buat dengan apa? Dia buat dengan tanah liat. Tanah ni kalau kena air, dia pasti lembek. Siapa yang ibadat pada Allah, puasa dan sebagainya, tapi makan yang haram, maka Allah SWT, dia umpama orang yang buat saluran air, longkang tu guna tanah liat. Tanah tu akan lembut dan akan hancur bila kena air. Maksudnya apa? Tak jadilah maksud dia. Allah SWT, tak jadi amal dia, tak jadi apa-apa. Okay, kata Imam Haddad lagi, Allah SWT, hal ini menganjurkan kita supaya berjaga-jaga dalam mengambil berat terhadap makanan buka kita. Seterusnya, setiap orang yang berpuasa itu harus memelihara semua anggotanya dari berbuat dosa dan menjauhkannya dari segala urusan yang tidak mengenainya. Dengan itu barulah sempurna dan bersih puasanya. Puasa akan bersih dan sempurna dengan cara yang kita sebutkan tadi. Tinggal yang kita sebutkan tadi. Betapa banyak orang yang berpuasa berpenat lelah disebabkan lapar dan dahaga. Kemudian ia membiarkan anggotanya terjerumus ke dalam maksiat. Sebab itu rasaklah puasanya dan sia-sialah penat lelahnya. Seperti mana sabda Nabi SAW, kam min saim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Artinya betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat sesuatu dari puasanya selain lapar dan dahaga. Meninggalkan maksiat itu menjadi wajib buat selama-lamanya ke atas orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Hanya terhadap orang yang berpuasa lebih wajib memelihara diri. Kita bulan-bulan biasa kita maksiat kan? Ada maksiat kita. Kita wajibkan tinggal maksiat, dia wajib tinggal. Tapi bulan puasa kata Imam Haddad, lebih-lebih lagi wajib. Lagi kena jaga. Lagi kena kuat pelihara diri kita. Sungguh-sungguh. Kenapa? Bulan puasa adalah bulan Allah SWT, terbuka peluang yang luas untuk kita mencapai martabat yang sangat dekat dengan Allah. Lepas tu kata ulama, orang sambut puasa, sambut Ramadan ada 3 golongan. Tak tahu kita golongan mana, kita kena tengok. Yang pertama, golongan pertama, hanya mengucapkan tahniah ataupun Ramadan. Contoh nak dekat Ramadan ni akan ada golongan manusia yang mereka hanya dia panggil apa? Meraihkan, dia panggil apa? Mengucapkan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Tapi bila masuk siang Ramadan mereka tak taubat. Masuk siang Ramadan dia tak mujahadah. Hanya ucap. Golongan kedua, sebelum Ramadan lalai, tak pergi masjid, tak pergi mengaji, sedekah apa tak mau, keras hati, Quran pun tak pegang, mayang pun tak mayang. Masuk Ramadan dia taubat. Oh, ini Ramadan ni kena pergi masjid kan? Betul, Ramadan ramai masjid. Sebab golongan kedua ni ada mai. Golongan kedua ni ada mai, ada tambahan jemaah. Golongan kedua ni mai Ramadan dia sedang dia taubat. Dan mereka akan bersih dalam bulan puasa. Dan kalau Allah rahmati mereka dengan taubat mereka dalam bulan puasa, maka mereka akan istiqamah selepas puasa dan akan tinggalkan teripangan yang sebelum tu. Ini rahmat Allah kalau tarik mereka. Yang ketiga, golongan ketiga, mereka telah taat sepanjang tahun walaupun bukan Ramadan. Dan Ramadan bukan time mereka nak taubat, tapi time untuk mereka meningkat. Meningkat apa? Darjat sisi Allah SWT. Masuk je Ramadan, bukan baru nak taubat, nak bersih situ, bersih ini, bukan nak tahan itu, nak tahan ini, memang tak ada tahan dah pun. Ramadan hanya time mereka mengambil hasil saja, menuai hasil. Kenapa? Mereka mujahadah sebelum tu. Ramadan pun mujahadah juga, tetapi hasil tu akan dapat di samping mereka mujahadah. Adapun orang yang baru nak mujahadah bulan Ramadan, mereka perlu mujahadah dulu. Mungkin tengah Ramadan atau akhir Ramadan baru dapat. Kita nak duit yang mana? Ini persediaan yang penting. Tinggal lagi 5-6 hari.
Kita jagalah diri kita, baki-baki yang ada ni untuk masa Ramadan. Jaga anggota kita zahir dan batin daripada maksiat kepada Allah SWT. Dan kita cubalah pertingkatkan amal ibadah kita sebelum masuk Ramadan. Kita mula bangun malam, kita mula bangun salat duha, salat witir jangan tinggal. Mula sedekah dah, mula baca Quran dah. Di Kota Tarim, sikit lagi, di Kota Tarim. Dan nak masuk Ramadan ni, 5 hari ni, mereka macam gila. Gila tak gila? Allah SWT. Bukan mereka gila maksud. Keadaan mereka tu. Dia jumpa kita tang mana pun, kita jumpa siapa pun orang Kota Tarim di Yaman. Senyum dia tu pelik. Senyum dia sampai telinga. Sambil dia kata, Syahrul Mubarak, Syahrul Mubarak, Syahrul Mubarak. Maksud dia apa? Bulan berkat. Maksud dia nak cerita kita Ramadan nak merah tu. Ramadan nak merah, ada 3 hari ya. Syahrul Mubarak senyum ni. Kalang peluk kita. Syahrul Mubarak. Macam gila kan? Kita tak kenal dia pun. Mereka jumpa sama-sama mereka. Kenal ataupun tak kenal, mereka akan beri salam, mereka pergi salam. Lepas tu sebut Syahrul Mubarak, Syahrul Mubarak, Syahrul Mubarak. Kalau bahasa kampung, Syahrul Mubarak Baiji, fa Syahrul Mubarak Baiji. Baiji maksudnya nak main? Bahasa mereka. Macam gila tu. Ni maksudnya mereka orang beriman kepada Allah. Orang beriman ni seronok nak sambut anugerah Allah, seronok nak ibadah kepada Allah, orang beriman. Allah senang. Orang munafik, Allah kata apa? Hum kusala. Nak bangun mayang malah. Allah Ramadan tak boleh makan, munafik. Kalau seronok, ya Allah puasa. Ni peluang nak dekat dengan Allah, peluang nak tahan nafsu, bersih. Peluang nak dapat cahaya puasa. Peluang nak meningkat sisi Allah. Seronok mereka. Orang munafik, Allah Ramadan dah. Tapi jangan kita hukum lah orang munafik. Kita cek diri kita lah. Kalau ada tu istighfar, astagfirullah, apa ni kopi berat, rasa berat ni. Astagfirullah, seringan, rasa seronok lah ni. Anugerah Allah ni, Ramadan. Ramadan waktu untuk Allah nak bebaskan kita daripada api neraka. Allah buka semua pintu syurga. Kata Tok Guru saya, Ustaz saya kata, di hadis yang Nabi kata apa, dibuka pintu-pintu syurga, bukan untuk kita tengok kata dia. Oh, buka lah no, bukan untuk kita tahu. Oh, buka dah pintu syurga no. Pintu syurga semua buka Ramadan tak. Tapi untuk kita masuk. Untuk kita kembali balik ke syurga. Kerana asal kita syurga. Kita bukan duduk di dunia dulu, kita duduk di langit sana, syurga sana. Itulah kita manusia ni. Allah muliakan duduk dalam syurga dulu. Permulaan kita duduk dalam syurga. Tapi kita nak, Allah senang amat, pengakhiran kita hidup atas dunia ini juga, pengakhirannya adalah syurga juga. Ramadan peluang untuk kita masuk syurga. Balik ke tempat asal kita. Allah. Roh kita ni rindu syurga Allah. Jasad kita ni dia syok dengan dunia. Roh rindu syurga Allah, roh rindu Allah. Allah. Rindu nak melihat Allah, itu roh. Allah senang amat. Nak merasa kenikmatan dengan Allah SWT, itu roh. Ramadan ada kefarduan puasa. Dan puasa adalah ibadah terbaik untuk menurunkan kita punya nafsu, melemahkan nafsu dan kuatkan roh. Orang bila nafsu dia lemah, roh dia kuat, dia akan rasa nikmatnya hubungan dengan Allah. Dia akan rasa nikmatnya berzikir sampai tak boleh nak berhenti kadang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, menangisnya, sonoknya. Allah, baca Quran sedapnya. Allah senang amat. Sebut nama Allah, ingat Allah. Tak tahu nak apa. Tu depa lah ahli, depa orang ahli itulah. Nak sebut apanya? Kenapa depa merasakan semua itu? Bukan sebab depa ibadat banyak. Bukan sebab depa itu beza pada kita, tak, depa manusia juga. Bezanya tang mana? Bukan tang ibadat banyak. Tang depa turunkan nafsu depa. Depa elakkan nafsu depa. Dan depa menyalahi nafsu depa. Orang yang menyalahi nafsu dia, nafsu nak makan nak minum, tapi kita puasa nanti. Nafsu akan lemah. Nafsu kalau tak bagi makan tak minum, itulah paling cepat dia turun. Paling cepat dia bersih. Bila nafsu bersih, nafsu lemah, waktu itu akan timbul rohani. Dalam diri kita ada rohani, ada roh. Bila roh timbul, roh itulah akan merasai semua kenikmatan dengan Allah. Ibadah kepada Allah. Karena roh itu makanan dia zikir. Allah SWT. Roh itu kesedapan dia, kebahagiaan dia dengan Allah SWT. Allah SWT. Sebab itu kebiasaan, mai tang 10 tak akhir, kalau kita dah biasa ibadat awal-awal tu kan tak larat, tak syok. Apa? Nafsu duk kuat lagi. Makin turun, mai 10 tak akhir nak teriak. Mai yang malam rasa nak teriak. Baca Quran rasa lain macam. Tu nafsu dah bersih turun. Dan kita harap ruh kita ini, Allah SWT, dapat merasakan kenikmatan hubungan dengan Allah. Dan kita harapkan bulan puasa ni lah bulan yang nafsu kita dibersihkan. Dan kita dapat peluang untuk masuk syurga Allah. Kembali balik ke tempat asal kita. Kita semua pergi syurga ni, jangan pergi ke neraka nanti insya-Allah. Insya-Allah azam dalam diri dan niat. Ya Allah, Tok Wan kami dulu, datuk kami iaitu Nabi Adam dan juga Hawa, nenek kami, mereka asal syurga, duduk syurga dulu. Ya Allah, kami nak kembali ke syurga, nak duduk syurga balik. Tak mau ke neraka sebab neraka tempat iblis. Kita tak mau ikut iblis, kita nak ikut Nabi Adam. Nabi Adam mai ke syurga, turun ke dunia,
masuk balik syurga. Kita ikutlah Tuhan kita, ikut Nabi-Nabi Allah. Jangan ikut Iblis. Iblis dia boleh kat syurga, dia boleh pergi juga. Langit semua boleh pergi, syurga boleh pergi. Tapi beza Iblis ni apa? Dia tak boleh pergi dah. Dia pergi tang lain, neraka. Allah SWT. Inilah peluang Ramadan untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya syurga ma'rifatullah. Syurga ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga ibadah kepada Allah. Syurga menghambakan diri pada Allah. Itu semua syurga tu. Syurga kebahagiaan hati maksudnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, menguatkan kita dan bersihkan jiwa kita zahir dan batin. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan terbaik untuk kita semua, untuk umat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi asbab terangkat semua bala, terangkat semua wabak, terangkat semua kesulitan yang dihadapi oleh umat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi asbab kita semua diangkat ke darjat yang tinggi, darjat yang istimewa sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah berkati masjid kita, Allah makmurkan masjid kita dengan program-program yang diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan Masjid Badar ini menjadi asbab hidayah kebaikan kepada qaryah ini dan kepada negeri ini. Mudah-mudahan mereka yang berkhidmat di masjid ini, yang menolong keperluan masjid ini, mudah-mudahan Allah rahmati mereka, Allah kabulkan amal mereka, Allah kabulkan hajat mereka semuanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak haramkan kita semua untuk bangun di malam Lailatul Qadar. Dan Allah kurniakan kesihatan untuk kita bangun setiap malam, bangun dan juga ibadah dengan sempurna dan lebih sempurna dan lebih istimewa. Kita nak Allah bangunkan kita nanti malam Lailatul Qadar. Kita nak Allah buka hijab hati kita untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah masukkan cahaya makrifahnya, cahaya ilmunya, cahaya Allah yang menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah. Ya musta'in. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Subhanallah.